الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu dalam kitabnya Ayyuhal Waladu أي شيء حاصلك من تحصيل علم الكلام والخلاف والطب والدواوين والأشعار والنجوم والعروض والنحو والتصريف غير تضييع العمر بجلال ذي الجلال. Kata beliau أي شيء حاصلك. Di sini istifhamnya ingkari. Jadi dengan maksud لا يحصل لك نفع, maksudnya أي شيء حاصلك من تحصيل العلم الكلام, maksudnya لا يحصل لك نفع, tidak berhasil bagimu wahai anakku dengan manfaat dengan hasilnya kamu ilmu kalam. Antah min tahsil ilmi kalam. Jadi ilmu kalam yang dimaksudkan sini mungkin kalam yang mamnu', maksudnya yang dilarang, iaitu yang masyuk bil falasifah, al-mukaffirah, maksudnya yang kalam yang bercampur aduk dengan kalam falsafah yang sesat, itu yang disebut dengan ilmu kalam. Sebab tu antara kitab yang dinasihati oleh para ulama untuk kita tidak melainkan kepada muntahi, orang yang telah sampai kepada peringkat yang tinggi dalam pengajian. Muntahi maknanya alladhi yastati' an yatasawwar masail wa ya'ti bid dalil wa yarfa' 'ani syubah. Ini orang yang muntahi, maka boleh dibaca kitab Al-Imam Al-Baydawi contohnya At-Tawali'. Tawali' lil-Imam Al-Baydawi ada untuk muntahi, tidak sesuai untuk mubtadi, dan juga mutawassit pun masih tidak sesuai lagi dengan pengajian tersebut. Jadi ilmu kalam yang dimaksudkan yang begitu, yang masyuk bil falasifah, yang bercampur dengan kalam falasifah, yang ada rad, yang i'tirad, yang ada perbincangan dalam tersebut, yang murid yang mubtadi tidak akan boleh membezakan antara mana satu yang kalam tadi fi mahallin niza', maksud ataupun pada maqamir rad, pada tempat imam tadi menolak sebenarnya pandangan, tapi beliau seolah-olah mengambil tempat sebagai orang yang akan dirad. Faham? Jadi mengambil tempat sebagai orang yang dia akan rad, kemudian dia mengeluarkan hujahnya, kemudian dia akan rad. Murid yang mubtadi kalau baca kitab yang macam tu, maka dia ingat itu hujah sebenarnya. Padahal itu bukan hujah, itu adalah daripada hujah lawan yang akan nanti ditolak oleh musannif. Tapi murid yang mubtadi, dia tak boleh nak beza, maka nanti akan bercampur pemikiran dan juga pemahaman dia dengan masalah tersebut. Jadi yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali, celaan beliau terhadap ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu tib, dawawin dengan asy'ar, ini maksudnya ni semuanya adalah ilmu-ilmu fardu kifayah. Dan ilmu dawawin maksudnya ilmu syair, dewan-dewan syair, wal asy'ar ya sama, wan nujum, ilmu nujum, ilmu bintang ataupun astronomi, wal arud, ilmu arud untuk mauzun syair, dan ilmu nahwu dan tasrif. Di sini bukan dilarang nahwu dan saraf ini pada sudut mengajar, kerana dia adalah alat kepada memahami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Cuma di sini maknanya yang lebih daripada keperluan. Pengajian nahwu tadi yang lebih daripada keperluan. Jadi keperluan bagi seorang tadi dalam pengajian nahwunya adalah untuk dia memahami Al-Quran dengan hadis Nabi SAW dan memahami kalam Arab. Jadi kalau kata dah belajar yang nahwu dan saraf tetapi meninggalkan ilmu yang muhim baginya, seperti ilmu fiqh, seperti ilmu usul, seperti ilmu usuluddin, seperti ilmu hadis dan tafsir dan seumpamanya, maka dia akan maksudnya dah melebihi daripada sepatutnya dalam pengajian tersebut.
Ala kulli hal, bagi seorang yang ingin menjadi pakar dalam suatu bidang, maka ketika tersebut dia jadi fardu ain kepadanya untuk dia pelajari. Yang ini dimaksudkan kepada orang yang ingin menghasilkan ilmu tersebut tetapi tidak ada panduan pada mana satu yang patut dimulakan dan sebanyak mana yang perlu dia ambil dalam ilmu tadi. Kalau kita melihat dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, yang khususnya kutubut tadris, kitab-kitab tadris yang digunakan untuk mengajar, yang diterima oleh jamaah minal ulama ataupun asrun minal usur, zaman-zaman tertentu yang menerima kitab-kitab ini sebagai pengajian pada zaman tersebut, maka itu adalah hak yang diperlukan oleh penuntut ilmu dalam mempelajari satu-satu bidang ilmu tersebut. Contoh nahwu, kalau kita belajar dalam mubtadi, kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Al-Ajurumiyah contohnya, dipelajari daripada bab al-kalam sampailah penghujung bab berkenaan dengan tawabi' al-kalam dan seumpamanya. Maka kalau kita dilihat, itu adalah yang diperlukan oleh penuntut pada permulaan. Maksud naik mutawassit, baru akan masuk pula kepada kitab yang seterusnya, contoh seperti Mutammimah ataupun Qatrun Nada, dipelajari tentang adat ma'dud dan seumpamanya. Maka had yang diperlukan oleh penuntut pada ketika itu sebanyak tu untuk dia memahami kalam Arab. Dan begitu juga peringkat yang muntahi, kalau dibaca dalam Alfiyah, maka ini had yang diperlukan oleh seorang tadi ketika untuk dia mempelajari kalam Arab bagi peringkat yang ketiga. Tamam. Ataupun dalam Mughni Al-Labib dan seumpamanya. Kalau dalam fiqh pula sama juga. Nah, kalau kitab permulaan contoh seperti Fathul Qarib ataupun Matan Abi Syuja', atau Sittin masalah bagi Tariq Misriyah atau Az-Zahirah, dipelajari dengan Sittin masalah terlebih dahulu contohnya. Maka masalah yang ada dalam Sittin masalah tersebut itu yang sepatutnya diperlukan oleh mubtadi. Kemudian naik kepada peringkat seterusnya Matan Al-Ghayah wa Taqrib, kitab Abi Syuja'. Ini banyak yang diperlukan oleh peringkat yang seterusnya. Kemudian naik pula peringkat yang seterusnya dalam kitab Iqna', contoh syarahan bagi Matan Abi Syuja'. Maka naik peringkat yang seterusnya, ini sebanyak mana yang diperlukan oleh penuntut dalam bidang tersebut bagi peringkat yang seterusnya. Dan seterusnya, begitulah setiap bidang ilmu. Yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam ini adalah ketika mana seorang tadi melebihkan ilmu ini dibandingkan dengan ilmu al-usul. Jadi ilmu usul dan ada ilmu furu'. Dan ada ilmu maqasid dan ada ilmu yang mutammimat. Yang sebagai penyempurna kepada ilmu, dan ada yang keperluan bagi ilmu. Maka itu dibahas oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu dalam Ihya Ulumuddin, dalam permulaan kitab, dalam babul ilm, kitabul ilm. Ada dibahas tentang ilmu mana yang disebut ilmu maqasid, mana ilmu yang disebut ilmu mutammimat, mana ilmu yang usul, mana ilmu yang furu', dibahas oleh beliau dengan panjang lebar. Dan ada dinukilkan oleh Al-Imam Bakri Syata rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Kifayatul Atqiya, syarah kepada Hidayatu Al-Azkiya. Dalam kitab Hidayatul Azkiya ada dibahaskan masalah tersebut. InsyaAllah pengajian yang akan datang kita akan bacakan perkara tersebut. Dan ilmu yang beliau sebut di sini maksudnya yang kita sebutkan tadi, yakni yang kalau lebih daripada had yang diperlukan. Dan berbeza, contoh macam tib, ini kalau diperlukan oleh seorang yang akan jadi pakar dalam bidang kedoktoran, jadi diperlukan olehnya. Tetapi adakah dia hanya cukup berpakar dalam ilmu tib tetapi dia meninggalkan ilmu syariah kalau dia Muslim? Adakah dia tidak perlu belajar ilmu fiqh, tak perlu belajar ilmu akidah, tak perlu belajar ilmu berkenaan dengan ilmu tasawuf dan seumpamanya? Dia kena wajib untuk pelajari, kerana itu fardu ain. Fardu ain, dan kemudian ditambah lagi dengan pengajian tib, pengajian perubatan yang dia masuk untuk dia kuasai dan menjadi pakar dalam bidang tersebut. Itu fardu ain bagi dia. Maka ada tambahan lagi. Jadi perlu untuk diperincikan. Yang diperlukan oleh seorang Muslim ketika dia Muslim, bila nama dia Muslim saja, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu usul dalam agama, seperti ilmu fiqh, seperti ilmu usuluddin, dan seperti ilmu tasawuf. Dia panggil ilmu usul, dia panggil. Ini ilmu yang diperlukan, yang diwajibkan kepada setiap individu Muslim untuk mempelajari ketiga bidang ilmu. Dia panggil fardu ain, dia panggil. Yang ni tak ada alasan.
kamu kerjalah apa bidang sekalipun, kamu masuklah ke pengajian apa sekalipun, saya peguam, kata dia. Jadi tak perlu kot saya nak kena lebih-lebih sangat dalam bidang ni. Tak, ada jahal. Nah, saya mekanik. Nah, saya mekanik saja. Bapa saya nak kena mengaji tiga ilmu ni. Kerana saya mekanik, tak wajib kena mengaji. Saya doktor, wajib kena mengaji 3 ilmu tersebut. Saya bidang apa sekalipun, kamu Perdana Menteri, turun ke menteri-menteri dan sampai ke bawah, semua wajib belajar yang 3 ilmu tadi. Ini kena difahami dengan baik. Tamam? Kemudian baru ada pecahan. Bidang mana yang kamu tumpu? Bidang mana yang kamu ambil? Bidang mana yang kamu jadi spesialis dalam bidang tersebut? Nah, yang tu wajib pula bagi kamu untuk jadi pakar dalam bidang tu. Kalau kamu ingin jadi guru dan alim yang mengajar umat, maka ada ilmu dipanggil ilmu musyarik yang perlu untuk kamu kuasai. Setiap ilmu tersebut, nahunya, sarafnya, balaghahnya, mantiknya, usul fiqhnya, qawaidnya, semua kamu kena kuasai dan menjadi alim musyarik yang kena musyarakah dalam ilmu tersebut. Itu agar kamu tidak ditipu ketika mana dibincangkan tentang ilmu tadi, ataupun kamu tidak menipu orang ketika mana kamu membincangkan tentang ilmu tersebut. Tamam. Jadi kena tengok keadaan. Sekarang kita ingin hidup sebagai seorang manusia biasa yang muslim, beramal ibadah dengan ibadah yang benar, maka wajib kena ada ketiga ilmu yang kita sebutkan tadi. Tapi kalau kamu ingin jadi pakar, ya masuk pondok, masuk tempat pengajian Islam, nah, yang serius, yang mengajarkan mengikut kepada turutan dan peringkat. Macam tu. Jadi di sini Imam Ghazali ingin tegur kepada murid beliau yang telah belajar dengan beliau. Kata, ayyu syai'in hasiluka min tahsil ilmi al-kalam wal khilaf wat tib wad dawawin wal asy'ar. Maksudnya ni dulu, orang dulu belajar macam ni. Tib dipelajari oleh setiap orang. Hatta kalau penuntut ilmu agama sekalipun akan belajar tib. Nah, maksudnya sebab tu Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi alim dalam tib. Imam Fakhruddin Ar-Razi dan juga para a'immah dulu, mereka ada juga yang menjadi ahli dalam bidang tib, dalam bidang perubatan, yang dipelajari pada ketika tersebut di madrasah-madrasah pada ketika itu. Madrasah Nizamiyah contohnya, dipelajari tib. Ada. Al-Azhar mula masuk tib ketika zaman Syekh Muhammad Abduh. Baru dimasukkan tib, pengajian tib. Kalau ikut dalam sejarah Al-Azhar Al-Syarif. Tamam. Baik. Kemudian kata Syekh, ayyu syai'in hasiluka, ay la yahsul laka naf'un, dengan kamu menghasilkan ilmu kalam, ilmu khilaf, ilmu tib. Ilmu khilaf ni maksudnya ilmu tentang tafasil khilaf al-mutakallimin wal fuqaha contohnya. Ini maksudnya perincian khilaf antara fuqaha dengan mutakallim. Itu ilmu khilaf dia panggil. Tamam? Jadi kalau kata ilmu khilaf tadi, kalau kata mujadalah dengan firaq ad-dallah contohnya, seperti kita belajar kitab Al-Milal wal Nihal karangan As-Sahrawardi, Milal wal Nihal, Syahrastani, Sahrawardi pengarang Awarif wal Ma'arif, Awariful Ma'arif Sufi. Ini kitab Syahrastani, Milal wal Nihal. Nah, bila kita baca Milal wal Nihal contohnya, melihat firaq, perbezaan firqah-firqah, dan tahu macam mana usul i'tiqad bagi mereka dan seumpamanya, ataupun dipelajari kitab khilaf lagi yang lebih mendalam seperti Tawali' Al-Imam Al-Baydawi, dan dibincangkan khilaf para mutakallimin dalam tu. Jadi itu dimasukkan dengan ilmu khilaf. Kalau orang tadi ingin jadi pakar dalam bidang ilmu usul dan dia akan menjadi benteng bagi ahli sunnah wal jamaah contohnya, ya baginya fardu ain bagi ketika tersebut untuk dia pelajari. Tamam? Dan khilaf di antara fuqaha juga contoh. Khilaf fuqaha contoh dalam kitab mazahib arba'ah seperti kitab Al-Imam Al-Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu dalam Majmu'. Ini munaqashah adillah, dalil hadis mana yang digunakan oleh mazhab sekian. Ketika mazhab tadi menolak mazhab kita dengan katanya kita menggunakan hadis yang dhaif, ataupun hadis ni ditolak dalam mazhab mereka, macam mana dijawab oleh para ulama. Yang itu diperlukan juga oleh orang yang akan jadi pakar dalam bahagian tersebut. Ataupun ilmu mizan, ilmu mantik yang diperlukan. Kerana ada ilmu yang mana ilmu tersebut adalah ilmu yang terbit daripada syarak,
Nah, seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ada ilmu yang syarak memerlukan, nah, ma waqafa alaihi syara'. Nah, yang ini waqif syarak tadi maksudnya waqafa syari' alaihi, yani ala hadzal ilm. Jadi ilmu syarak tidak akan boleh untuk kita ke depan melainkan dengan menguasai ilmu tersebut. Contoh ilmu mizan. Apa ilmu mizan? Apa ni Hafiz? Ha? Ilmu mantik. Ilmu mizan, ilmu mantik. Ilmu mizan, ilmu mantik. Nah. Dan juga begitu ilmu nahwu, ilmu saraf dan seumpamanya. Jadi apa kata Syekh? Ayyu syai'in hasiluka ghaira tadyi'il umur. Nah, melainkan ianya adalah menghabiskan masamu. Maksudnya kalau kamu menghabiskan masa bukan pada fardu ain. Nah, menghabiskan bukan pada fardu ain, tetapi sebaliknya kamu menyibukkan diri pada fardu kifayah. Tujuan untuk apa? Kadang-kadang untuk kita nampak kita lebih daripada orang. Nah, orang kalau kata dia ada ilmu lebih pada nahwu dan saraf contohnya, dia akan ada sikit dalam jiwa dia. Dia akan suka tengok orang baca. Tidak orang dibaca. Nah. Jadi kalau kata dia ada ilmu syair, hafal syair, tahu pula syair ni pada muwalladin, ni syair jahili, ni syair daripada siapa yang dia punya penyebut dia dan seumpamanya, maka akan main juga sikit perasaan. Dia akan jadi lebih sikit daripada panggil senilai tambah dibandingkan dengan orang yang ada hanya fardu ain saja. Tamam? Itu juga ilmu khilaf dan juga ilmu jadal dan juga ilmu kalam dan seumpamanya. Ilmu kalam yang dibincang oleh kita sekarang ni, yang dibincang oleh sebahagian di kalangan kita, sifat kalam tadi, nak sebut perkata ke, berkata-kata ke apa semua tu. Tu maknanya masih di peringkat permulaan lagi daripada ilmu kalam yang dibincang oleh para ulama kalam yang dimaksudkan oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Tu masih permulaan lagi sebenarnya. Tu masih lagi dalam itar ahli sunnah wal jamaah punya perbincangan. Nah, masih lagi dalam ahli sunnah. Ini ulama ahli sunnah berbeza dengan ulama ahli sunnah juga. Yang tu sebenarnya tak patut untuk sampai ditadlilkan, dibid'ahkan orang dan seumpamanya, disesatkan orang disebabkan dengan perkara tadi. Faham? Jadi yang menyesatkan orang sebabkan kerana menterjemahkan dengan kalam sekian-sekian, disesatkan, dikafirkan. Ini bain, dan ini orang yang panggil apa? Yang melampau dia panggil. Faham? Tapi yang dibincang dalam kitab para ulama ilmu kalam yang bertembung di antara falasifah dengan ahli sunnah wal jamaah. Tu. Apa dia afkar falasifah. Dia kena baca pula kitab falsafah. Macam mana ahli falsafah yang berpegang dengan pandangan tersebut. Sebab tu kalau buka dalam kitab Al-Azhar Al-Syarif, maka mereka bincangkan falsafah yang lebih luas lagi daripada tu. Falsafah sosialis, falsafah sekular, falsafah modernism, postmodernism, dibahagi-bahagi semua tu, dan kemudian pluralism. Dibahaskan dengan lebih mendalam lagi masalah tadi dan bagaimana menjawab dan daripada mana usulnya datang. Jadi antara karangan yang ditulis oleh Syekhuna Syekh Ahmad Tayyib, Syekhul Azhar Al-Syarif, juga antara karangan-karangan yang baik dengan masalah tersebut. Baru ni Syekh Ahmad Tayyib ada sebut 2 buah kitab, kata beliau, yang perlu bagi setiap keluarga dibacakan dan dihafal kepada para murid dan dihafalkan kepada para pelajar. Ada 2 kitab, kata beliau, yang beliau kagum dengan kitab akidah yang perlu dipelajari. Yang pertama, Aqidatul Muslim, karangan Syekh Muhammad Al-Ghazali. Yang kedua, Al-Islam Aqidah wa Syariah, karangan Syekh Mahmud Shaltut. Al-Islam Aqidah wa Syariah, kata silap. Mana kitabnya? Tajuknya Al-Islam Aqidah wa Syariah. Imamul Akbar Mahmud Shaltut. Saya download 2 kitab tersebut. Bila download baca, ajib betul memang pilihan masyayikh ni, masya-Allah tabarakallah. Pilihan mereka dan cadangan mereka dengan kitab tadi. Kitab tadi maksudnya masyhur di Mesir. Cuma kita dah terbiasa dengan turas. Tapi bila buka dalam kitab Syekh Muhammad Ghazali, dia bahaskan balik untuk awam. Keperluan awam bagi akidah. Jadi perbahasan beliau tentang kenapa kita perlu kepada Tuhan, kenapa kita perlu kepada syariah, kenapa kita perlu menghormati syariah,
dan seumpamanya tu suatu benda yang sangat diperlukan oleh awam patutnya. Kalau kitab ini diterjemahkan ataupun ditulis kembali dengan thawbul jadid ataupun dengan rupa untuk masyarakat Melayu kita ni sangat baik. Kerana dia tidak lagi bincang masalah ta'alluq sifat apa semua sekali itu secara mendalam, tetapi dalam tu ada min dhimnil kalam, ada dibincangkan dan diperlukan oleh awam untuk awam tahu bagaimana untuk bertuhan, bagaimana untuk beragama. Kitab tu penting untuk dibaca, penting untuk dibaca dan dipelajari, khususnya kalau kata peringkat yang tinggi sikit lah, maksudnya aliyah, elok dibaca kitab tu, dibaca dan kemudian dilihat macam mana afkar masyayikh dalam menyampaikan akidah Islam untuk masyarakat zamannya. Kerana setiap zaman dia ada tahaddi, ataupun dia punya cabaran dia masing-masing. Dan tahaddiat pada zaman kita sekarang ni adalah dengan pelbagai orang panggil sistem pemikiran yang banyak, yang bercabang. Dan itu tidak akan diselesaikan melainkan dengan syariah Islam, dengan akidah Islam. Dan akidah Islam kita, kalau baca Aqidatul Awam tu, kalau kita dipelajari sungguh-sungguh, sebenarnya dah selesai untuk seorang tadi menyelamatkan akidahnya. Tapi ada thawbul jadid, yang ada pakaian baru yang diajarkan untuk akidah. Untuk kita pelajari. InsyaAllah ada rezeki kita akan baca kitab tersebut, insyaAllah. Bi jalali zil jalal, yani uqsimu bihaqqi jalali zil jalal, maksudnya itu. Yani aku bersumpah dengan hak Allah yang maha agung, yang mempunyai keagungan. Dan kata beliau, inni ra'aitu fi Injili Isa alaihi salam qala, aku telah melihat, kata Imamul Ghazali, dalam Injil Sayyidina Isa alaihi salam, kata beliau, min sa'ati an yudha'al mayyitu 'alal jinazah. Kata Sayyidina Imam Al-Ghazali, aku telah melihat dalam Injil Sayyidina Isa alaihi salam, kata beliau, pada waktu an yudha'al mayyit, ketika diletakkan mayat, 'alal jinazah. Jinazah apa dia? Ma yuhmalu alaih, iaitu di atas tu kayu jenazah tu dipanggil jinazah. Kalau jenazah yang ada mayat di atas dia, kalau jenazah kayu tu boleh. Ila an yudha'a ila syafiril qabri, jadi jenazah tadi, mayat ketika diletakkan di atas orang panggil apa tu? Panggil apa tu di bawah tu? Kanda tu. Di atas kanda. Sehinggalah dia diletakkan di dalam kubur. Yas'alullahu ta'ala bi'azamatihi minhu 40 soalan. Maka dia akan ditanya oleh Allah dengan keagungannya 40 soalan. 40 soalan ditanya. Awaluhu, yang pertama apa dia? Yaqulullahu ta'ala, abdi طهرت منظر القلق سنين وما طهرت منظري ساعة. عبدي طهرت منظري القلق سنين. Wahai hambaku, kata Allah, ni soalan pertama Allah Ta'ala akan tanya. Wahai hambaku, kamu telah membersihkan pandangan makhluk kepada kamu selama bertahun-tahun. Maksudnya hidup kamu untuk orang memandang bersih kepada kamu. Jadi kamu akan buat benda baik. Tujuannya untuk apa? Untuk orang pandang baik kepada kamu. Tak, kamu belajar untuk dipandang, untuk kamu ni dianggap sebagai orang yang mulia, menuntut ilmu dan seumpamanya. Tapi kamu tidak pernah membersihkan pandangan kamu terhadap aku. Maksudnya pandangan aku terhadap kamu. Sebab tu yang kita lebih sibukkan dengan pandangan orang terhadap kita, bukan pandangan Allah terhadap kita. Wa kulla yaumin nanzuru fi qalbik, sedangkan setiap hari aku memandang kepada hatimu. Setiap hari. Tapi kita tak pernah bersihkan hati kita kerana Allah. Tak pernah berusaha untuk nak memperbaiki hal kita dengan Allah. Jadi kita dalam bulan Ramadan ni yang kita telah temui, berapa banyak hati kita telah bersih, dan berapa banyak jiwa kita telah telah menjadi suci disebabkan kerana Ramadan. Ini kita tengok balik. Dan sepanjang kita belajar ilmu tasawuf, berapa banyak dah kita bersihkan hati kita hanya semata-mata untuk membuat segala amalan kita tadi untuk mencari nazar Allah Subhanahu Wa Taala. Kan kita nak tengok tadi hanya kerana untuk melihat pandangan mata manusia kepada kita.
Yaqulullahu ta'ala, maka Allah Ta'ala sebut, ma tasna'u bi ghairi wa anta mahfufun bi khairi. Kamu nak buat apa dengan orang lain? Nah, ma tasna'u bi ghairi, yani kamu tidak akan mendapatkan apa pun. Ataupun ingkar juga sebenarnya. Kamu tak akan mendapatkan apa pun dengan selainku. Wa anta mahfufun bi khairi, sedangkan kamu itu dikelilingi oleh kebaikanku. Ama anta asammu la tasma'. Kamu ni pekak ke? Nah, tidak mendengar dengan perkara tersebut. Sebab tu moga-moga kita dapat ambil manfaat tersebut dan kita melaksanakan seperti mana yang dinasihatkan oleh beliau. Jangan sibuk dengan pandangan orang. Belajar hanya semata-mata untuk digelar, belajar hanya semata-mata untuk menjadi dipandang hebat oleh orang dan seumpamanya. Dan itu adalah afat dalam pelajaran, dan penuntut ilmu kebanyakannya tergelincir disebabkan kerana itu. Dan dia akan jadi futur, dan dia akan jadi bermasalah kepada umat nanti ketika mana niat dia ketika belajar dengan tujuan tersebut. Jadi kena betulkan waktu sekarang. Sekarang ni kena betulkan lah. Kena latih diri kita untuk tidak melihat kepada pandangan orang, dan kita nak adalah daripada hati kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kerana benda lain. Kalau ada itu dalam perasaan kita, kena maklum terus kepada guru kita. Dan guru pun akan tahu amarah ataupun tanda bagi murid yang benar dengan murid yang ghairu sadiq. Moga Allah Taala pimpin kita semua berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.